Salam sejahtera dan salam serawatku sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, jualan tiket untuk Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2023 yang berlangsung dari 23 hingga 25 Jun depan di Kampung Budaya Sarawak mendapat sambutan baik. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jualan tiket awal untuk festival selama 3 hari itu semuanya telah terjual. Majority of it, it's about a 60% local, but we also have about 40% international. Yeah. Need not worry. When it comes to Rainforest World Music Festival, I'm not really too worried because it has created a niche of its own, a name of its own. Quite a lot of those attendees are those that have been there for the past few years. They come. They are repeat visitors or participants. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Penghargaan kepada Penaja 2023 di Kuching pada Jumaat. Tema RWMF 2023 pada tahun ini iaitu Reflections bakal menampilkan lebih dari 20 kumpulan daripada 12 negara, antaranya Gypsy King, Big Mountain, Safi Theatre, Rastak dan banyak lagi. Manakala festival ini juga akan mengetengahkan bakat tempatan Malaysia iaitu ZRV, Sukbini, Nadir, Stephen Thornton dan Afro Asia, Sada Borneo, Tuku Kamek dan lain-lain. Laporan seterusnya, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak memerlukan bantuan media untuk menyalurkan informasi dan pendekatan terhadap pertanian moden. Menterinya Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utong berkata, kementeriannya komited dalam rangka polisi bagi memudahkan cara untuk memperkembangkan pembangunan pertanian di negeri ini. Katanya lagi, bagi mencapai semua itu, ia memerlukan pemain-pemain media untuk menyalurkan semua informasi yang ada agar orang ramai dapat mengenali cara pertanian moden dan sebagainya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Ngabang Gawai 2023 di Pekarangan RTM Kuching pada Jumaat. Datuk Seri Dr. Stephen Rudy menambah untuk merealisasikan hasrat itu ia memerlukan warga tani untuk terlibat dalam aktiviti pertanian moden serta memerlukan kerjasama awam swasta dengan masyarakat agar dapat membentuk satu rangkaian bekalan yang lengkap. Program Ngabang Gawai 2023 berkonsepkan rumah terbuka itu merupakan kolaborasi bersama Jabatan Pertanian Sarawak dan Sarawak Dayak National Union SDNU, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak dan Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak serta usahawan-usahawan tempatan. Paparan berikutnya, seramai 91,163 akaun Endowment Fund Sarawak EFS telah dibuka dari tahun 2019 sehingga 15 Mei lepas dengan melibatkan peruntukan berjumlah 91.16 juta ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK Sarawak, Datuk Rosi Yunus berkata, menerusi inisiatif EFS itu, kerajaan negeri akan memberi bantuan sebanyak RM1,000 dalam bentuk simpanan amanah kepada setiap kelahiran anak Sarawak. Menurutnya, seseorang individu itu hanya boleh mengeluarkan simpanan amanah tersebut apabila berusia 18 tahun. Ini 1,000 dan 1,000 ini akan masuk akaun terus. Ianya hanya akan keluar bila anak berumur 18 tahun. People will ditanya kenapa 18 tahun baru keluar. Sebab 18 tahun adalah bila anak kita habis tingkatan 5 berada di persimpangan. Nak melanjutkan ke universiti kah, nak pergi kerja kah, nak buka bisnes sendiri kah, dan is the time yang kita mak bapak tu berada di keadaan yang kadang-kadang bila anak kita rami agak menyukarkan. Tapi untuk sekurang-kurangnya sejak 2 tahun 2019 anak kita tu dah diberi endowment fund 1,000. Jadi beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan simbolik EFS dan bantuan ibu bersalin BIB di Hospital-Hospital Kerajaan Sarawak sempena program pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka di Hospital Miri pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau memberitahu BIB yang menelan pembelanjaan sebanyak 21.5 juta ringgit itu merupakan bantuan yang disalurkan dalam bentuk tunai kepada setiap ibu berstatus K atau isteri kepada pemegang kad pengenalan berstatus K.
Laporan seterusnya mengenai industri radio Sarawak membuka satu lagi lembaran baru dalam kehadiran stesen radio Kupi-Kupi FM Sarawak yang dilancarkan secara rasmi pada Jumaat. Dengan misi menyatukan Borneo, Kupi-Kupi FM Sarawak bersiaran menerusi frekuensi 92.5 MHz, membawakan perjalanan muzik tempatan serta maklumat terkini di Sarawak sambil memberi inspirasi kepada pendengar. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, radio stesen yang beridentiti tempatan dengan slogan Sama Diri Pop ini berperanan untuk membentangkan kepada umum tentang kekayaan warisan budaya, tradisi dan bakat tempatan di Sarawak. Tambah beliau, ia juga sebagai platform yang sangat ampuh untuk menyelahkan lagi bakat artis, pemuzik dan pencerita dari Borneo khususnya Sarawak, seterusnya mempromosikan sumbangan besar mereka kepada rantau ini. Jadi saya ucapkan tahniah, ini ada satu langkah yang proaktif sekali ya, kita lihat yang berani juga daripada untuk membawa satu lagi radio station. Kita mempunyai few beberapa buah radio station. Jadi ini adalah satu daripada radio station tempatan lokal di mana mereka mengambil anak-anak tempatan. Of course, untuk mengetahui lebih mendalam lagi negeri Sarawak, of course kita kena ambil lokal punya orang-orang lokal. Seperti kalau orang di Sabah pun kita ambil orang lokal di Sabah. Jadi saya harap radio station ini akan dapat memainkan ataupun memberi konten pengisian yang baik sekali dari segi mempromosikan negeri kita Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis pelancaran radio tersebut di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar kesemua tenaga kerja Kupi-Kupi FM Sarawak sentiasa proaktif dan kreatif untuk menawan hati pendengar, terutama para belia dan dapat berfikir di luar kotak. Kemungkinan banyak orang-orang muda sekarang ni, mereka tidak tahu sub-sub etnik yang lain. Mereka jarang dengar. Ataupun bagaimana bahasa mereka, tuturan mereka. Jadi elok jugalah, this is my cadangan kepada pihak. Jadi kalau boleh, you have satu sesi section yang di mana you boleh mempertengahkan etnik-etnik yang jarang kita dengar di Sarawak ini. Jadi supaya orang-orang muda, generasi muda tahu, ini adalah satu daripada etnik yang di Sarawak. Mungkin mereka pernah lihat di dalam buku, dalam dalam Google sebagainya itu, tapi mereka mungkin tak pernah dengar how they speak, pertuturan mereka, bahasa mereka. So you can take this opportunity untuk memperkenalkan memberi something like education kepada anak-anak muda kita. So that these people wujud exist in this world. Terdahulu, Datuk Snowden dan jemputan yang hadir berkesempatan melawat ke konti radio tersebut dan mengenali barisan penyampai. Ke perkembangan selanjutnya, bahagian Bintulu sudah bersedia untuk menyambut ketibaan konvoi kembara Sarawak Merdeka yang dijadual tiba dari Miri pada Sabtu. Pada Jumaat telah diadakan raptai penuh Majlis Sambutan Ketibaan KKSM dan perasmian pameran digital sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka yang diadakan di Naim Street Mall, Bintulu, Peregon. Hadir menyaksikan raptai bermula jam 2.40 petang hingga 3.45 petang ialah Timbalan Residen Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki. Ia turut disertai urus setia dari Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan MySet, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Unit Protokol Istiadatan Pengurusan Acara Sarawak, Pejabat Residen Bintulu serta agensi-agensi lain yang terlibat. Konvoi kembara Sarawak Merdeka dari Miri ke Bintulu pada Sabtu akan diketuai oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, itu Datuk Abang Openg, di mana konvoi akan bergerak sejauh 168.3 km. Konvoi tersebut akan dilepaskan oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien. Terdahulu, mereka akan singgah di pit stop Kampung Nyalau, Bintulu kira-kira jam 1 petang di mana konvoi disambut dengan persembahan kebudayaan dan mengadakan lawatan ke gerai jualan di kampung berkenaan. Mereka akan meneruskan semula perjalanan pada jam 2.30 petang. Sebaik tiba di Bintulu, Premier Sarawak dijadual menyempurnakan simbolik perasmian pameran digital sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari juga dijadual melawat gerai jualan usahawan di Naim Street Mall, Bintulu, Paragon.
Sementara itu, Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak (SHIDA) menyahut cabaran Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Rahman Zahari Tereta Bawang Peng dalam memperkasarkan kepakaran warga media khususnya pelaporan berita mengenai industri hartanah. Menurut pengurus besarnya, Deborah Wong, SHIDA mahu membantu wartawan memahami industri hartanah di samping memberi sokongan kepada pelaporan media yang berkaliber di Sarawak. Jelasnya, kebanyakan terma di dalam industri hartanah adalah asing bagi ramai pihak dan pihak SHIDA bersedia membantu warga media memahami industri berkenaan. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat SHIDA bersama Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA di Kuching pada Jumaat. Justru SHIDA berhasrat untuk menganjur bengkel latihan bersama wartawan yang akan membincangkan beberapa perkara termasuk hak pemilikan hartanah dan undang-undang di dalam industri hartanah seperti Ordinan Pengurusan Strata 2019. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal KAS Sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan program Ngabang Gawai 2023 di pekarangan RTM Kuching pada Jumaat. #Menyebar Fakta, salam UKAS.